Masih bersama anda di Malaysia hari ini, kita bincangkan terus lagi berkenaan dengan gabungan parti dan PM ke-10. Disebutkan oleh Encik Mujibu tadi, perkataan yang saya kira ramai rakyat, keseluruhan rakyat takut nak dengar, kerajaan ataupun kerajaan yang longgar. Jadi kita inginkan kerajaan perpaduan atau kerajaan gabungan yang kukuh, yang pastinya meletakkan rakyat sebagai nombor satu dulu, bukan kepentingan masing-masing. Mungkin kita bertanya kepada Prof sendiri, apakah antara mungkin solusi lain yang boleh kita guna pakai yang luar daripada kotak, outside of the box, daripada kemelut yang kita lihat pada ketika ini, Prof? Baik, untuk kita mencari pilihan-pilihan lah. Mungkin yang disuarakan oleh Encik Mujibu itu satu daripada pilihan-pilihan yang kita ada. Ini berdasarkan kepada amalan-amalan perkara-perkara yang telah dilakukan di negara-negara lain. Contoh gabungan antara parti kedua yang terbanyak tu yang boleh, atau parti-parti atau gabungan parti yang boleh membentuk kepercayaan majoriti dan seterusnya kerajaan yang stabil. Jadi dalam konteks ini pilihan lain ialah mungkin parti yang terbanyak itu diberi peluang untuk mencari pasangan-pasangan atau gabungan-gabungan. Siapa nak bergabung? Mungkin ada orang tak nak bergabung langsung dengan parti tersebut. Tapi kalau ada yang nak bergabung, apa yang berlaku dalam kerajaan Perak ni maknanya BN bersetuju untuk bergabung dengan parti di Pakatan Harapan tu. Satu lagi parti-parti yang mendapat kerusi tertinggi, satu lagi ialah parti yang mendapat kerusi terbanyak boleh diberikan keutamaan untuk membentuk kerajaan. Itu satu pilihan. Mungkin orang PH kata, okey, parti dia lah sebab dia parti terbanyak. Tapi kerajaan itu akan mengandungi jemaah menteri yang datangnya dari pelbagai parti. Itu juga akan menjadikan satu keadaan yang agak rapuh untuk yang tidak stabil tu. Dan juga kita perlu melihat kepada tanggungjawab jemaah menteri itu. Pada saya, yang sesuai di Malaysia ialah semua parti diberikan peluang untuk membentuk majoriti sokongan itu ataupun kepercayaan. Semua parti tidak kira gabungkan semua yang ada, maksudnya tak kira awak, contoh awak dapat parti ni dapat bilangan yang terbanyak. Okey. Dia tak dapat, macam saya kata awal tadi, dia tak dapat cari orang nak bergabung dengan dia. Jadi dia kekal kerusi terbanyak. Tapi parti yang dapat sikit-sikit ni, dia boleh bergabung dengan mana-mana parti yang bersetuju untuk bergabung, yang mempunyai ideologi, matlamat, tujuan yang sama. Maka itu lebih kukuh kerajaan itu, maknanya perjuangannya sama-sama. Maksud saya, contoh parti-parti yang mendapat kedua terbanyak dalam kes ini, Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional, GPS, JRS, itu mereka boleh membentuk satu kerajaan yang lebih kukuh berbanding yang parti yang pertama terbanyak dengan yang kedua terbanyak, sebab memang totally conflicting dia punya matlamat parti. Kalau gabungkan semua, pembangkangnya bagaimana? Tak apalah, mungkin yang tinggal tadi, maksud saya yang kerusi banyak itu mungkin tertinggal sebagai pembangkang walaupun dia mendapat kerusi yang terbanyak. Sebab kalau kita katakan parti-parti itu mendapat kepercayaan majoriti yang banyak, parti-parti yang dapat pecah-pecah ni yang katakan BN, PN, JRS, GPS ni semua, dia bergabung semua tu, dia mendapat majoriti dari segi pembentukan kerajaan, dan gabungan itu mungkin menjadi gabungan yang lebih kukuh kerana dia mempunyai sokongan daripada parti-parti gabungan yang mempunyai perjuangan yang sama. Kita, pada saya lah sikit saya nak tambah, dari segi perjuangan parti itu kita lihat tidak jauh beza perjuangan parti-parti di tanah air kita ini. Perjuangan UMNO, perjuangan Barisan Nasional, perjuangan Perikatan Nasional, dia tak jauh beza. Cuma orang je yang berbeza. Jadi pada saya itu yang pentingnya. Yang pentingnya perjuangan yang sama akan menjadikan kerajaan itu kerajaan yang lebih kukuh. Itu pandangan kita lah. Dalam dunia yang ideal boleh berlaku. Perjuangan itu yang perlu bila kita kena tahu perjuangan itu untuk rakyat, untuk negara, kan. Tapi itulah dia. Sekarang ini menjadi tanya-tanya di mana untuk rakyat, di mana untuk kepentingan sendiri. Itu kita masih lagi perlukan jalan yang lebih jelas. Baik, Saudara Mujibu, kita nak tanya berkenaan dengan ini. Antara daripada semalam kita baca ada yang kata ini yang dikeluarkan Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan bahawa hanya majlis tertinggi sahaja yang mempunyai kuasa untuk buat keputusan pembentukan kerajaan ni, kan. Campuran antara BN dan Pakatan Harapan. Katanya Presiden tak ada kuasa, Biro Politik tak ada kuasa. Jadi bagaimana melihat
suasana ini. Bila semalam kita lihat ada yang kata sanggup dipecat pun tak apa, asalkan tidak bergabung dengan sebuah parti itu. Maksudnya matlamat mereka tu jauh berbeza kan, seperti mana yang telah dirundingkan dalam sebuah majlis tertinggi baru-baru ini. Jadi bagaimana melihat ini, Saudara Mujibu? Ini sudah dijangka kerana memandangkan apabila berlaku perang dalaman Barisan Nasional, terutamanya UMNO selepas penamaan calon itu, kita menjangkakan bibit-bibit sebegini ini akan berterusan selepas pilihan raya umum berakhir. Dan dalam keadaan di mana UMNO menjadi parti yang paling teruk kalah, hanya memenangi 30 kerusi berbanding hampir 80 kerusi sebelumnya itu, maka dalam hal ini kepentingan mereka sebagai kingmaker untuk membentuk kerajaan ketika mana keputusan telah menyaksikan tiada parti menang itu menjadi lebih disorot. Maka saya rasa tindakan-tindakan begini ini jelas menunjukkan bahawa mungkin tidak kesepakatan dan hala tuju kepimpinan UMNO yang ketika ini terpecah, dan ketiadaan satu tokoh yang benar-benar kuat dan mampu untuk memastikan keputusan itu boleh dicapai secara konsensus dalam Majlis Tertinggi Barisan Nasional itu juga jelas menunjukkan bahawa dalam hal ini kalau diperhatikan hanya 1-2 tokoh saja yang mahu membentuk kerajaan dengan mana-mana gabungan, yang pada ketika ini nampaknya seolah-olah cenderung kepada Pakatan Harapan. Kerana kita boleh membaca sebegini jelas kerana kita nampak ada gabungan yang berlaku di Perak dan mungkin juga berlaku di Pahang. Bagaimana PH memberi sokongan kepada pengerusi perhubungan UMNO Perak untuk menjadi Menteri Besar, walaupun hanya memenangi 9 kerusi berbanding dengan PH yang ada 24 kerusi, campur semua tu cukuplah melebihi 30 kerusi bagi mengembur oleh majoriti muda. Mungkin ini menjadi refleksi di peringkat persekutuan, tetapi pada ketika ini nampaknya penolakan Barisan Nasional yang berbelah bahagi untuk menyokong gabungan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan. Tapi dalam masa yang sama juga kita masih lagi ternanti-nanti apakah Barisan Nasional sudi juga untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional, yang mana mungkin akan mencetuskan banyak lagi polemik. Harus diingat Sofia dan Fariha, kita tidak akan terhenti, polemik ini tidak akan berhenti setakat membentuk kerajaan saja. Selepas ini kita akan ada 6 bulan dari sekarang, dijangkakan akan ada pilihan raya negeri, di mana bagaimana dinamika kerjasama di peringkat persekutuan ini nanti boleh menterjemahkan pertentangan dan persaingan di peringkat itu nanti. Siapa gabungan ini, apakah mereka akan meneruskan kerjasama? Kerana dalam hal ini, saya rasa kalaulah parti-parti politik ini ada jiwa besar, ikut sajalah kemahuan rakyat yang telah bersuara di dalam pilihan raya. Apakah gabungan yang terbaik? Yang terbaik adalah parti yang menang, bergabung dan membentuk kerajaan. Masalah kita sekarang ini adalah pertentangan elit dan oligarki politik yang masih lagi melihat kepentingan parti masing-masing melebihi daripada kepentingan rakyat. Kalau di Perak itu mungkin selesailah. Walaupun kita kata suara rakyat yang bersuara itu jelas menolak Barisan Nasional, tapi sekarang ini dipaksa mengangkat menteri besar daripada Barisan Nasional, mungkin selesai, tapi bagaimana dinamika pembentukan exco, perjalanan dasar nanti, pembentangan rang undang-undang macam mana nanti, kita kena fikir. Dan di dalam konteks persekutuan ini lebih bahaya kerana kita sudah menyaksikan kerajaan minoriti yang dibentuk berdasarkan majoriti yang rapuh itu sukar untuk mempertahankan kerajaan itu. Walaupun di satu ketika sudah ada bibit-bibit bahawa mungkin boleh berlaku kerjasama selepas kita memastikan ada CSA, tetapi kita masih lagi skeptik bahawa ini mungkin boleh berlaku dalam tempoh jangka masa yang panjang, kerana keterapuhan itu menjadikan setiap fungsi parti-parti itu terlalu kuat dan boleh mengekalkan status quo masing-masing untuk mendesak kerajaan memenuhi tuntutan. Kalau ini berlaku, dinamika kestabilan itu barangkali akan tercabar. Sebab itu, dalam perbincangan sebelum ini,
Hal ini hanya boleh selesai menerusi dua perkara. Satu, siapa pemimpin yang boleh memenuhi dan juga meyakinkan kesemua gabungan ini yang dirasakan kuat untuk memimpin dan boleh untuk memenuhi tuntutan-tuntutan berbeza. Satu, dua, sejauh mana gabungan yang dibentuk itu nanti tidak mempunyai terlalu banyak parti untuk dipenuhi tuntutan yang berbeza. Jadi terbaik adalah gabungan yang memungkinkan persaingan pakatan. Okay. Kerapuhan dalaman itulah yang boleh menyebabkan satu struktur rumah itu menjadi goyah ya. Dan akhir sekali Prof, bagi perspektif ini pada jam 2 petang ini kita akan saksikan gabungan PH dan juga BN dan juga PN untuk memberikan 112 ialah surat akuan SD yang kukuh. Jadi selepas ini adakah cara kemeluk politik dikendali pada ketika ini juga akan menjadi penanda aras bagi pemilihan PM atau bagaimana secara generalnya selain daripada nombor sahaja? Dia tidak boleh lari daripada nombor. Sebabnya mesti ada kepercayaan majoriti. Ini kepercayaan tau. Dari segi penubuhan kerajaan nanti, dia datang daripada mana-mana parti politik pun tidak mengapa. Jadi yang pentingnya ialah siapa akan jadi PM. Itu je persoalan dia dalam konteks undang-undang. Dan gabungan itu yang pada saya beberapa pilihan yang ada. Yang pentingnya perjanjian dalam gabungan. Bila bergabung mesti ada perjanjian, mesti ada give and take. Sejauh mana give and take itu akan berlangsung sepanjang 5 tahun. Itu yang saja yang saya fikir dalam banyak kerajaan, dalam banyak pengalaman negara lain pun, dia kerajaan gabungan ni kadang-kadang terhenti di tengah jalan. Macam juga kita yang mengalami pada tahun 2020 hingga 2021 dan juga daripada 2018 tu. Jadi yang saya duk fikir sekarang ni, satu fasa untuk pelantikan Perdana Menteri, kedua fasa ialah untuk mendapatkan jemaah-jemaah menteri, menubuhkan jemaah menteri itu. Dan kemudiannya pada masa akan datang dalam gubalan undang-undang membuat dasar negara, sebab itu saya kata parti-parti yang menjadi kerajaan itu tidak boleh bercanggah dari segi dasar dan matlamat. Sebab kalau nak buat polisi, dia memang sesuai dengan satu parti ni. Mungkin satu parti lagi tidak boleh bersetuju. Dia kena ada chemistry. Dia mesti ada chemistry itu. Itu yang penting. Bahawa matlamat dan perjuangan parti itu mesti sama dalam gabungan. Kalau dia total konflik, dia tak akan capai kestabilan itu. Betul. Itulah hakikat dia kan Fariha. Kena ada sehati sejiwa perpaduan. Kita senang nak sebut nama perpaduan tu, tapi nak buat tu action ya Allah. tu. Baik, apa pun kita mengharapkan yang terbaik dan semoga adanya berita baik dan terhentinya penantian oleh rakyat Malaysia dah hampir 72 jam dan sebagainya. Kita harapkan yang terbaik selepas ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Aziz, pakar perlembagaan, dan juga saudara Mujibu Abdul Muiz yang berada di talian. Terima kasih. Pastinya itu apa yang telah kita bincangkan ini sikit sebanyak menyentuh, membuka mata jugalah kita tentang apa yang berlaku politik di Malaysia ini. Kita mengharapkan supaya apa saja keputusan yang timbul nanti 2 petang, kita redalah juga, sebab kita ni beberapa hari-hari ni berpegang fikir, tak nak fikir pun, tapi kena fikir. Sebab ini masa depan negara, masa depan anak bangsa kita kan. Semuanya terletak pada keputusan itu nanti. Baik, kita kawal emosi kita. Kita pening kepala dah. Jangan. Saya urut sikit nanti. Okey, kita nak berehat seketika.